Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang berbahagia sidang penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnianya pada pagi ini kita dapat lagi bersama-sama dalam siri bicara wakaf, siri yang kelima. Dan untuk makluman saya penonton sekalian, tajuk yang akan kita bicarakan hari ini ialah harta kita milik siapa. Sidang penonton sekalian, kita sedia maklum bahawa harta adalah satu nikmat Allah kepada manusia. Harta merupakan suatu kebanggaan dan kesayangan bagi setiap insan. Walau bagaimanapun, bila ditanya harta kita milik siapa, masing-masing saya percaya kalau harta kita ada milik kita. Wang dalam poket kita milik kita, bukan milik orang lain. Wang di bank atas nama kita tu duit kita, harta kita. Kalau kita ada kebun tanah yang sudah dinamakan atas nama kita, kita kata itu harta kita. Persoalannya, betulkah itu harta kita? Kalau kita merujuk kepada sebuah hadis bahawa semasa kita dalam kandungan ibu, semasa kita dalam kandungan ibu, kita telah ditentukan tentang harta. Bila kita berada dalam hadis yang riwayat Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dia kata setelah sempurna sifat seseorang bayi dalam kandungan ibu, Allah utuskan malaikat yang pertama meniupkan roh ke dalam bayi tadi. Selepas itu Tuhan suruhkan malaikat menulis 4 perkara. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Maknanya Allah SWT tuliskan ini, yang bayi ni, tentang rezekinya masa hidup nanti, ajalnya, amalannya, dan syaqiyun aw sa'id, buruk atau bahagianya, istilah celaka atau bahagianya. 4 perkara. Maknanya kita dalam kandungan lagi sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Allah menentukan harta kita. Jadi Allah menentukan, makna harta ni pada akhirnya kepunyaan Allah SWT. Kita merujuk kepada sebuah hadis yang biasa juga kita dengar. Rasulullah bersabda, ya bani Adam, laisa laka min malikin, kamu tidak ada milik apa-apa pun, illa ma labista, melainkan apa yang kamu pakai itulah milik yang kita pakai. Fa ablaita, hingga lusuh lain pada badan kita. Maknanya yang di rumah kita, dalam badi ke, di mana kedai dobi ke, apa semua, itu sebenarnya belum tentu hak kita. Au akalta, apa yang kau makan dan masuk mulut ni, itu yang rezeki kita. Dan hingga dia habis, hingga fa abnata. Au tasaddaqta, atau yang kamu sedekahkan, fa abqata, itu yang kekal. Tapi apa yang kita sedekahkan, apa yang kita wakafkan, itu yang kekal, dia pahala. Bila orang mengambil manfaat apa yang kita bagi itu, kita dapat pahala itu. Itu tak ada siapa yang kacau, tak ada siapa yang ambil, yang kekal. Sampai hari akhirat besok ada nampak, kalau kita berwakaf ke atau sedekah, dia punya pahala kita akan nampak ganjarannya Tuhan bagi dari akhirat, kekal, tak ada siapa boleh ambil.
Tapi yang ada pada kita ni, ini bukan kita punya, ini Allah punya. Ya. Yang kita pakai, duit yang dalam poket kita ni belum tentu kita punya. Kadang-kadang kita keluar, kita bawa duit, tiba-tiba jam berlaku tergeser kita orang ke, udah orang tu kita bagi orang tu dah bagi pomen. Maknanya duit poket kita dah pomen punya, ataupun kita dalam bandar letak kereta tak tertentu di saman, maknanya duit kita ni macam bandaran tu punya dan sebagainya. Begitulah tentunya. Duit harta kita betul kita punya. Yang kita punya ikut lagi Nabi, yang kita pakai, yang kita masuk dalam mulut Tuhan itu aja. Ya. Dengan sebab itulah kalau kita bersedekah atau berwakaf, kita dapat ganjaran pahala yang berkekalan. Seterusnya tentang harta ni, ya, tentang harta, ya, kerana bila kita berwakaf dengan harta, sebenarnya kita meminta pada Allah, minta harta ni tiap-tiap hari. Kita berdoa minta harta. Dalam salat contohnya, bila kita duduk antara dua sujud, apa kita baca? Rabbik fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Apa ni warzuqni? Maknanya berilah aku rezeki dalam semayang. Ya. Maknanya berilah aku rezeki, maknanya memudahkan aku memperoleh rezeki. Kalau seorang tu semayang sehari 5 waktu 17 rakaat, bermakna 17 kali dia mohon pada Allah, berilah rezeki. Pasal apa kita mohon pada Allah rezeki? Kerana Allah yang berkuasa untuk rezeki kita. Mohon rezeki ini maknanya minta Allah mudahkan kita memperoleh rezeki. Bukan rezeki kita duduk nak tunggu Allah letakkan apa ni, sebungkus nasi ke apa semua, bukan. Itu ikhtiar. Ya. Dan dalam sembahyang bukan saja orang miskin, orang kaya pun sebut itu juga. Mengapa orang kaya dia kena sebut itu juga? Dia dah ada duit banyak dah, tak habis makan. Tapi sebut warzuq ni, iaitu tujuan untuk memelihara rezeki dia. Rezeki itu memudahkan memelihara. Kadang-kadang ada orang yang dah berternak binatang, ternak apa sebenarnya kan, banyak dah rasa dah kalau dijual dah memperoleh wang yang banyak, tiba-tiba datang penyakit, mati binatang. Itu tak rezeki. Kadang-kadang ada orang dah bercucuk tanam apa semuanya, nak suai tanaman itu, nak ambil, datang banjir. Itu tak ada rezeki, hilang dan sebagainya. Jadi tentang rezeki ini memang kita selalu memohon kepada Allah SWT, menunjukkan rezeki ini kepada Allah, bukan kita punya. Dengan sebab itu bila Allah kirim rezeki, maka sebahagian dari rezeki itu ya kita infakkan. Seseorang tidak boleh sombong dengan rezeki yang dikurniakan Allah pada dia. Bila seorang itu dikurniakan rezeki harta, dia bersyukur. Bersyukur tu dua cara. Satu, bersyukur dengan lisan, alhamdulillah, syukur. Tetapi bersyukur dengan amalan. Kalau Tuhan bagi kita rezeki, tanda bersyukur, mampu kita bersyukur, sebahagiannya kita infakkan. Kalau harta tu cukup nisab dan haulnya, kita bayar zakat. Itu dah. Selepas bayar zakat, kita boleh infakkan sedekah, wakaf, derma, sumbangan. Kita menyumbangkan harta kita tu kepada manusia, untuk kebajikan. Itu tanda kita bersyukur di atas rezeki yang Tuhan bagi kepada kita. Itu sebab dalam beberapa hadis Quran mengatakan Allah akan menggantikan harta atau rezeki yang kita sumbangkan untuk pihak lain. Penonton sekalian, kita merujuk pula kepada ayat Quran dalam surah Al-Ma'un contohnya. Surah Al-Ma'un.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dalam ayat ni Al-Ma'un, surah Al-Ma'un, Tuhan tanya pada, adakah kau tahu siapakah yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu, mendustakan agama, dan ditafsir kata dan mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat. Tak percaya pada agama. Tak percaya kan kerana Allah SWT, Allah Maha Berkuasa, Allah Tuhan. Itu kata ara'aital ladzi yukadzibu, kamu nak tahukah siapa orang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang maknanya kita kata dia tidak menolong anak yatim, ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, seseorang yang menindas atau berlaku zalim kepada anak yatim, itu macam tak membantu anak yatim. Dia anak yatim ni dah ada beza sikit kan. Kalau duit zakat, ya, kita bagi anak yatim, kita bagi duit pada yatim tu kerana yatimnya, arti kita nak zakat tapi bagi ke yatim kerana yatimnya, mana tak sempurna duit zakat, ya. Zakat anak yatim tak masuk dalam asnaf zakat, ya. Inna sadaqatu lil fuqara, faqir, wal masakin, miskin, wal amilin, amil, wal muallafati wal muallaf, wa fi riqab hamba, wal gharimin, orang yang berhutang, wa fi sabilillah, ya, fi sabilillah, ya kan, Allah, wa ibn sabil, dan orang musafir. Tak masuk anak yatim. Anak yatim dia khusus lain. Tapi kalau kita bagi pada yatim, bukan kerana yatimnya, kerana miskinnya, itu termasuk bagi anak miskin. Tapi kalau anak yatim, dia anak yatim ni ada satu tabung khas, satu kewajipan. Maknanya kau dalam satu qaryah yang kau mesti ada satu tabung anak yatim letak di masjid. Supaya orang senang. Tanggungjawab. Derma untuk masjid lain. Derma untuk bakab ni. Derma untuk anak yatim khusus. Duit wakaf, duit zakat tak boleh bagi anak yatim. Kecuali kalau kita bagi kerana miskin. Tapi kalau duit wakaf boleh. Wakaf ni umum. Bila kita masuk tabung wakaf, wakaf ni boleh bagi siapa-siapa saja untuk kebajikan, ya, miskin. Kalau kita orang kaya boleh tak wakaf, ya, boleh juga secara umum. Kata kita buat jalan, jalan wakaf, orang kaya pun dulu jalan tu tak apa. Kita buat masjid, orang kaya pun sembahyang masjid tu tak apa. Tapi kita nak bagi cara duit tu macam itu, itu ada dalam hadis mengatakan yang tidak elok kita utamakan pada orang yang miskin, ya. Tapi secara umumnya wakaf ni umum kebajikannya, ya. Siapa-siapa juga, ya. Itu. Kemudian wa ammasaila fala tanhar, ya, itu fa amal yatim fa fazalika ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nak tahu orang yang mendustakan agama, iaitu orang yang menindas dan zalim kepada anak yatim, tak dibantu anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'am miskin, dan juga tidak memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin, tak boleh bantu. Itu orang mendustakan agama. Kita wakaf ni kita kumpul duit nak bagilah tu termasuk orang miskin, ayah, yang berat. Ayah, kalau dia kita masuk wakaf menyumbang, maknanya kita terlepas, tidaklah termasuk orang mendustakan agama, ayah. Dan ayat tu yang akhir sekali, wa yamna'un al-ma'un, termasuk juga orang yang enggan memberi bantuan. Itu juga wa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Itu orang sembahyang, dia salat tapi salatnya tidak khusyuk, salat bukan kerana Allah, ya. Kemudian satu lagi iaitu wa yamna'un al-ma'un, iaitu orang yang enggan memberi bantuan. Wa yamna'un al-ma'un, orang yang enggan memberi bantuan. Dia ada duit, ada harta, tetapi dia tidak sanggup
tidak untuk menyumbang kepada kita. Itu satu daripada orang, termasuk orang yang mendustakan agama. Sedang pun tuan sekalian, tentang harta ni, dalam satu hadis kita sudah maklum bahawa kita ada tanggungjawab. Bila kita dikurniakan harta oleh Allah, kita dah berikhtiar. Bila Allah tentukan, kita ikhtiar mencari harta itu. Bila kita dah dapat harta itu, kita ada tanggungjawab. Dan tanggungjawab kita itu akan ditanya, adakah kita melaksanakan tanggungjawab kita, harta kita akan ditanya di hari akhirat kelak. Iaitu dalam yang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bazzah daripada riwayat Tirmizi, besok di hari akhirat dia kata, di padang mahsyar seseorang tu tidak berganjak di tempat berdirinya, menetap berdiri, sehingga disoal 4 perkara. Mula-mula setelah disoal 4 perkara, yang pertama tentang umurnya, kenapa diapakan, untuk apa dihabiskan umurnya, di pada mahsyar. Umur kita hidup, kalau panjang umur, banyaklah soalannya. An umrihi fi afi ma'afna. Umur, apa dihabiskan? Buat ibadat ke tidak, misalnya. Kemudian tentang masa muda, untuk apa digunakan? Ketiga, tentang ilmu, apa sudah dibuat tentang ilmu tu, dan yang keempat tentang harta, tentang harta. Wa an malihi ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta kita ni, di akhirat akan soal. Kalau orang banyak harta, mana banyak soalnya. An mal harta ainak, daripada mana dapat? Ainak tasabahu, mana dapat? Wa fima anfaqahu, ke mana dibelanjakan? Barangkali kalau orang yang pencen makan gaji, kalau soal ainak tasabahu di mana dia dapat, mungkinlah dia gaji RM1,000 setahun, 12,000, senang dikali je. Ataupun orang pencen dapat, senang kira. Tapi wafi makmur, ke mana dibelanjakan duit kita? Katakanlah 1,000 sebulan, ke mana kita belanja, itu akan disoal. Kalaulah dalam duit kita yang katalah RM1,000 lah, katakan, adalah dalam tu kita buat potongan wakaf, sedekah. Dia sekarang potongan melalui bank, potong bank. Kalau buat potong bank, tetap bulan bank dah potong, tetap bulan dah dipotong, kita pun tahu tu. Kalau tidur rumah pun dia dah potong lah. Maknanya kita ada wakaf, kita ada tentang wakaf kita. Tapi kalau kita nak keluar duit, nak beli, kadang lambat sikit. Aku ada orang betul-betul prihatin lah. Tapi kadang kita lupa, sibuk. Dengan sebab itu kita ada banyak cara sekarang ni, ya, tentang mungkin kita akan terangkan dalam kita punya penerangan ni tentang bagaimana cara nak berwakaf. Yang paling mudah rasa saya, jangan kita lupa, tak payah sibuk-sibuk, kita buat potong gaji. Dan dulu di masjid kita, PWS ni, Badan Wakaf ni ada letak tabung. Ada 51 masjid ke yang kita letak tabung, ya, ataupun minta ramai untuk memudahkan dia balik, dia singgah cuk letak duit. Dan sekarang ni kita ada rancangan, mungkin beberapa hari lagi kita meletakkan tabung wakaf di stesen minyak, supaya kita sambil mengisi minyak ni nak bayar kaunter tu, masuk minyak atas beberapa permintaan masyarakat orang ramai, nak memudahkan, nak menolong supaya besok di hari akhirat jangan banyak soalan. Ada dia. Ni kita dalam rancangan pengurusan kita akan mungkin mula-mula ni beberapa stesen minyak akan datang semua stesen minyak, kita minta pertolongan untuk bantu
Itu. Orang yang minyak tu pun dia tumpang tu dia pun dapat pada ke. Dia orang tumpang tong kutip di tempat dia tu, kaunter dia tu, dia dapat ada orang bayar tu. Orang bayar tu di tempat dia, di Mulung. Dia pun besok dapat juga. Orang yang tadi yang wakaf tadi, dia kemudahan. Mungkin orang yang ada masa lapang boleh datanglah ke pejabat wakaf. Dari melalui internet dan sebagainya, ada beberapa cara yang mungkin boleh kita tengok dalam siri penerangan. Sekali cara moden, senang aja, letak gitu aja udah masuk dah wakaf. Itu orang angkatan barulah muda, tapi orang tua kali berat sikit. Itu yang paling mudah kita letak di tabung mesin. Ini menunjukkan bahawa harta kita bukan kita punya, Allah punya. Allah bagi kita, kita infakkan. Tu kalau kita Tuhan wajibkan kita zakat, wajib kita mempak zakat. Pasal Tuhan suruh, pasal dia punya. Aqimus salat wa atuz zakah. Zakat ni, infak zakat ni disekalikan sembahyang. Bagian wajib, zakat pun wajib. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus salat wa mimma razaqnahum, dan daripada harta Tuhan bagi pada kita infakkan. Menginfakkan harta tu sebagai dengan seruan beriman pada Allah dan sembahyang. Mana itu penting. Saya tengok ada orang dia pergi masjid, dia masuk masjid, dia dah masuk tabung. Itu betul-betul orang tu. Aqimus salah wa atuz zakat. Nak sembahyang, tunaikan sembahyang, tunaikan zakat. Walaupun RM1, tapi sehingga dia dah zakat, boleh bayar ransum zakat ni. RM1 kalau tiap-tiap hari 360 hari dah RM360. Ataupun kalau hari Jumaat RM10, 52 kali Jumaat seminggu dah RM500 dah zakat dah. Itu banyak cara. Zakat ke zakat tu orang yang cukup nisab. Orang yang tak cukup nisab, kita berwakaf. Orang yang cukup nisab zakat, Tuhan suruh dia yang baki tu. Pasal zakat tu Tuhan kata 2,5% je. Kalau RM100, RM2,5 je. Yang baki tu kita infakkan dengan untuk membantu kita. Sidang penuntut sekalian, saya nak suka menyebut tentang Perbadan Wakaf. Kita ada pada waktu lambat merancang, kita ada plan strategik Perbadanan Wakaf Selangor menuju tahun 2025. Rancangan kita sekarang sudah 5 tahun. Kita ada 4 teras strategik menuju tahun 2025. Teras 1 memperkasakan pengurusan organ wakaf di kita sama, memperkasakan supaya umat Islam semua menjadikan zakat, menjadikan wakaf satu budaya macam yang berlaku di Morocco, Maghribi. Satu budaya. Dia ada kementerian wakaf. Dia zakat dari situ, dia wakaf dari situ. Duit yang orang ramai kumpulkan di kementerian tu, itu membiayai universiti. Berapa 15 buah ada universiti yang pelajar kita Malaysia pun belajar di sana. Percuma tak bayar duit zakat, bayar. Duit wakaf bayar. Bayar pensyarah, ada urusan pentadbiran. Universiti, college. Juga masjid, bila dia bina masjid, bukan saja duit wakaf bina masjid, duit wakaf bukan setakat bina masjid saja. Lantik imam daripada duit wakaf. Imam, Bilal, pengurus. Pasal dia semua jadi budaya dia. Wakaf dia jadi budaya orang Morocco. Maknanya kalau tak ada wakaf tu, macam rasa malu lah, rasa ketinggalan. Bukan menguntungkan. Kau tak wakaf untung, orang tak tahu saya ada duit. Bukan. Rasa ketinggalan. Itu sebab dia. Dan dengan duit wakaf yang dikumpul tu, dia dah membeli
tak salah 858 aset dalam negara, dengan hotelnya, dengan bangunan-bangunan dan bangunan pejabat dan sebagainya yang disewakan. Dan duit daripada 850 aset tadi berkumpul, itu tetap membiayai dia punya projek. Ini kita nak buat ni. Ya, kalau negeri Selangor lah khususnya, jadi 2 universiti, kuis dengan UNICEF. Kalau lah boleh kita support itu, kita anak-anak kita yang sekarang di sekolah agama, ada berapa buah, 30 buah sekolah menengah agama yang ambil SPM berapa ribu ni, bolehlah dia dapat masuk universiti. Tidaklah di setakat SPM saja dapat. Kalau kita dapat membantu sebagai wakaf ni, ada aset yang boleh membiayai. Tak bangga ke kalau kita dengan anak kita semua keluar universiti macam lain. Baik, teras yang kedua, teras ini wakaf tadi, mempertingkatkan kutipan wakaf tunai dan sewaan harta wakaf. Ini sedang kita laksana. Ini kita tak tabung ni. Petrolpam cuma akan diletak, tapi sekarang belum lagi ya. Sudah dirancang, dah dia buat, dah akan letak berperingkat-peringkat. Yang teras yang ketiga, mempertingkatkan keberkesanan agihan wakaf tunai dokap. Kita nak bagi betul-betul orang yang memerlukan keberkesanan, ya. Keempat, mempertingkatkan perkembangan ekonomi umat. Ini. Umat Islam kita masih jauh ketinggalan ekonomi dibandingkan orang lain. Jadi kalau kita tengok nilai katakanlah macam Turki duit wakaf yang kubur sudah ada bank wakaf. Saya ingat saya dah 6 buah bank wakaf. Duit orang berwakaf boleh buat bank juta duit tu, dan the bank tu meminjamkan kepada orang yang memerlukan, orang nak menjaga sebagainya, yang nama Qardul Hasan, memberi pinjaman tanpa faedah, tanpa makna orang dapat untung ni, dia suka rela nak membagi masuk ke tu. Tu Qardul Hasan, pinjaman tak ada faedah. Orang yang dapat duit tu pinjam, dia berjaga apa semua, dia akan menyumbang. Menyumbang kepada bank. Sudah ada bank sampai peringkat bank. Kita belum. Di Mesir dan Universiti Azhar banyak ada sesuai kolej-kolej semua daripada wakaf. Kita belum lagi, walaupun kita kaya, negeri kita kaya, belum lagi. Ini syarat kita dapat kerjasama, ya. Supaya dapat kita sekarang ni kita ada plan strategi, dapat kita bersama-sama membantu, ya, Perbadanan Wakaf Selangor. Kerancangan kita yang keempat tadi untuk membangun ekonomi. Kita tengok di bandar-bandar dalam negeri kita tak ada kedai orang Islam. Rasulullah dulu dia pergi ke Madinah, dia berhijrah ke Madinah, sampai Madinah, dia tanya orang Islam itu, di mana kedai orang Islam? Kata orang Islam itu, tak ada wahai Rasulullah, semua kedai ni kepunyaan orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? Tak boleh, kita mesti bermuamalah di kedai orang Islam. Kita mesti ada kedai orang Islam, kita bermuamalah. Maka itulah dalam sejarah yang lama tu, kata ahli sejarah, yang ada gerai kedai jual tambang dekat Masjid Madinah tu, itu asalnya yang diajuk oleh Nabi suruh buat kedai tu, kedai Islam. Sekarang ada pasar tambang dan sebagainya. Dari segi sejarah. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan sidang penuntut sekalian, marilah kita sama-sama untuk berwakaf, wakaf wang tunai ke, wakaf tanah ke, wakaf emas boleh, dan bagai-bagai lagi harta, ya, harta yang kekal, wakaf. Mudah-mudahan yang wakaf dapat memajukan kita, generasi kita dari segi pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.